warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Pak Bestari? Semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera di rumah. Okey, semua dah bersedia untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tajuk ruang dan masa. Objektif pembelajaran di akhir pembelajaran, murid dapat memahami konsep ruang dan masa dalam sejarah. Okey. Di akhir pembelajaran hari ini, cikgu harap kamu semua dapat memahami konsep ruang dan masa dalam sejarah. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut dengan tajuk pada hari ini, kita ulang kaji, ingat semula apa yang kita dah belajar pada sesi pembelajaran yang lalu. Pengertian sejarah, cikgu harap kamu masih ingat pengertian sejarah, iaitu sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Okey, sumber sejarah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dan kaedah penyelidikan sejarah, ingat lagi, terdapat 3 kaedah penyelidikan sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Cikgu harap kamu semua masih ingat lagi ya. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 10. Boleh buka buku teks muka surat 10. Kamu akan dapati tajuk di situ ruang dan masa. Okey, boleh tengok kita baca sama-sama. Okey, baiklah. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi, singkatan dia SM, dan zaman Masihi, M. SM untuk sebelum Masihi dan simbol M tu untuk zaman Masihi. Okey, kamu boleh tengok rajah garis masa di situ. Sekejap lagi cikgu akan pergi dengan lebih lanjut lagi dengan tajuk rajah garis masa ni. Okey, tengok tu contoh kronologi peristiwa sekolah saya. Tengok persekolahan bermula, hari sukan, hari kantin, sambutan hari kemerdekaan, hari anugerah kecemerlangan. Januari, Februari, April, Ogos, Oktober. Itu urutan masa, kronologi. Okey, tak apa. Kejap lagi kita akan pergi lebih lanjut lagi. Okey, kita tengok dulu. Okey. Ruang sejarah yang luas membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Ruang dan masa memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Oleh itu, kita dapat menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun. Okey. Tahukah anda, sebelum Masihi SM tu bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang merujuk pada zaman sebelum kelahiran Nabi Isa kita, Nabi Isa alaihissalam, sebelum Masihi. Masihi pula bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Okey. Kamu boleh tengok di situ buku teks kamu. Okey, tak apa. Sekarang kita pergi dengan lebih lanjut. Kita tahu apa itu kronologi. Okey, kronologi. Kamu tengok rajah garis masa, tak apa, sebelum tu cikgu ulang. Kita pergi kepada maksud kronologi. Okey. Kronologi sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Ingat sebut urutan masa je, apa yang terlintas di kepala kamu. Urutan masa ni ialah kronologi. Okey. Kita tengok. Kita ulang balik contoh tadi, kita tengok. Okey, baik. Ni contoh kronologi. Contoh kronologi rajah garis masa. Kronologi peristiwa sekolah saya. Okey, pada bulan Januari
persekolahan bermula. Kemudian pada bulan Februari, hari sukan sekolah. Kemudian bulan April, hari kantin. Bulan Ogos, sambutan hari kemerdekaan. Dan bulan Oktober, hari anugerah kecemerlangan. Okey. Urutan-urutan daripada bulan Januari ni sampai bulan Oktober ni, inilah kita panggil sebagai urutan masa ataupun lebih dikenali sebagai kronologi. Dalam sejarah ni, istilah yang kamu perlu ingat, yang perlu tahu, kita gunakan sebagai istilah kronologi. Okey. Kita tengok konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Konsep masa dia dibahagikan kepada 3, iaitu dekad, abad dan alaf. Konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, bukan setakat dekad, abad dan alaf saja. Kita boleh tengok mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Kamu tengok yang warna pink ni, warna pink tu zaman sebelum Masihi, zaman sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Dan yang warna purple tu zaman Masihi, zaman selepas kelahiran Nabi Isa AS. Okey, yang warna merah tu dekad. Tempoh masa dekad ni 10 tahun. Apa yang kamu perlu tahu, dekad ni merupakan tempoh masa 10 tahun. Contohnya sekarang ni umur kamu tahun 4, 10 tahun. Bermaksud kamu dah hidup di dunia ni selama 1 dekad. Boleh dikatakan 1 dekad, 10 tahun. Okey. Yang warna biru tu abad. Abad, tempoh masa bagi abad ialah 100 tahun. Kalau dekad 10 tahun, abad pula tempoh masa dia 100 tahun. Dan yang kuning ni alaf. Alaf pula tempoh masa dia 1000 tahun. Lama 1000 tahun. Okey, dekad 10 tahun, abad 100 tahun dan alaf 1000 tahun. Okey, seterusnya. Cikgu ulang balik yang tadi. Kita tengok kronologi supaya kamu ingat istilah-istilah yang penting dalam tajuk ruang dan masa ni. Pertama sekali kronologi lah, yang bermaksud urutan masa. Ingat tu. Dan ini cikgu simpulkan di sini apa yang kita belajar hari ini. Konsep masa. Urutan masa dikenali sebagai kronologi dan digunakan untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Konsep masa dapat dibahagikan kepada dekad, tempoh selama 10 tahun. Abad pula, tempoh selama 100 tahun. Alaf, tempoh selama 1000 tahun. Kamu kena ingat tu. Kemudian satu lagi, konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi. Sebelum kelahiran Nabi Isa, kita sebut sebelum Masihi, zaman sebelum Masihi. Dan selepas kelahiran Nabi Isa AS, kita sebut zaman Masihi. Okey. Baiklah. Akhir sekali, kenapa penting kita mengetahui konsep ruang dan masa ni? Sebab apa kita perlu tahu? Okey. Yang pertamanya, ia membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Selain itu, ia juga membantu kita untuk memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Dan akhir sekali, ia membantu penulisan peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun. Baiklah, untuk hari ini itu saja cikgu rasa, dan apa yang kamu perlu ingat dan apa yang kita perlu highlight pada pembelajaran tajuk ini ialah inilah konsep masa ni. Ingat apa itu istilah kronologi, ingat tempoh-tempoh tahun bagi dekad, abad, alaf. Cikgu ulang balik, dekad tu tempoh selama 10 tahun, abad tempoh selama 100 tahun, alaf tempoh selama 1000 tahun. Dan zaman sebelum Masihi
Dan zaman Masih, kamu kena ingat, zaman sebelum Masih itu ingat je, zaman sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Manakala zaman Masihi pula zaman selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Baiklah, itu saja pembelajaran untuk kali ini. Cuba harap kamu semua faham dan selamat belajar di rumah. Stay home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.